Kencing manis ni adalah satu penyakit yang sangat kritikal. Saya tengok badan dia lemah. Jadi saya perasanlah benda ni macam tak normal ni. Kemudian dia muntah. Terlalu tinggi kandungan gula dalam darah tu kan. Kencing manis di kalangan kanak-kanak ni adalah sesuatu yang kita boleh tanggani daripada awal. Tapi saya yakin pada janji Tuhan tu, dia kata tak ada satu penyakit pun dekat dalam dunia ni yang tak ada penawar kecuali mati kan. So saya yakin mesti ada. Kalau Allah yang cakap mesti ada. Penyakit diabetes adalah satu keadaan di mana paras gula adalah tinggi di dalam darah disebabkan oleh kekurangan atau kurang keberkesanannya insulin dalam badan. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh kekurangan hormon insulin yang dihasilkan oleh organ pankreas. Selain golongan dewasa, kanak-kanak dan remaja juga tidak terkecuali daripada penyakit ini. Dianggarkan lebih 1 juta kanak-kanak menghidap penyakit diabetes di seluruh dunia dan bilangan mereka akan terus meningkat pada kadar 3 hingga 5% setiap tahun. Apakah yang menyebabkan perkara ini daripada terus berlaku? Adakah ia boleh dirawat? Diabetes dalam kalangan kanak-kanak. Itulah topik yang akan saya bincangkan bersama tetamu-tetamu jemputan di Hello Doktor seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Katiana Azman dalam Hello Doktor. Tahukah anda 14 November iaitu semalam ialah Hari Diabetes Sedunia. Ia bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai penyakit diabetes. Demi menyokong misi ini, seperti yang telah dikongsikan sebentar tadi, Hello Doktor akan berbincang mengenai topik diabetes dalam kalangan kanak-kanak selama sejam siaran pada hari ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan dan pendapat yang ingin dikongsikan bersama kami di Hello Doktor, sila hubungi kami di talian 0377261603 atau di poster Hello Doktor yang terdapat di laman media sosial Instagram TV3 Malaysia. Baiklah, tanpa membuang masa, kita terus saja dengan perbincangan mengenai topik diabetes dalam kalangan kanak-kanak. Saya memperkenalkan tetamu jemputan pada hari ini iaitu Profesor Dato' Ikram Shah Ismail selaku Presiden Diabetes Malaysia. Apa khabar, Prof? Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, Prof, mungkin Prof boleh jelaskan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan diabetes? Okey, diabetes adalah satu keadaan di mana paras gula di dalam darah adalah tinggi. Dan punca tingginya paras gula ini adalah ada beberapa sebab dan kesan daripadanya adalah sama sahaja, iaitu paras gula yang tinggi dalam darah itu akan merosakkan saluran darah. Dan saluran darah ini terdapat di serata organ dalam badan kita, umpamanya di buah pinggang, di mata, di jantung dan di saraf-saraf. Dan oleh sebab ini akan merosakkan hampir keseluruhan badan kita. Jadi bukan sesuatu yang mungkin efek hanya tahap gula kita, tapi mampu untuk meninggalkan kesan kepada semua organ kita, ya, Prof? Ya. Prof, adakah kerap kita dengar kencing manis ni sesuatu yang penyakit orang tua, kan? So, tapi sekarang kita tengok melalui statistik dan grafik tadi menunjukkan yang ia sesuatu yang boleh juga efek anak-anak. So, apakah umur di mana kita boleh melihat sama ada anak tersebut mempunyai masalah diabetes ke tak? Okey, umur ni tak ada limit dia kerana kita pernah melihat penyakit diabetes ini berlaku kepada kanak-kanak yang baru dilahirkan. Dan itu pun ada yang mendapat penyakit diabetes. Dan umur ni daripada dilahirkan sampai ke umur dewasa, diabetes akan dapat efek semua orang macam ini. Okey, so tak kira umur, sama ada beberapa tahun atau beberapa minggu atau beberapa hari pun boleh menerima diagnosis diabetes. Okey, Prof, kepada semua ibu bapa di luar sana yang mungkin ingin tahu apakah tanda-tanda awal atau early warning signs yang mereka boleh look out for, apakah tanda-tanda yang kita boleh nasihat kepada ibu bapa? Okey, diabetes ni tanda-tanda awalnya adalah common kepada semua, iaitu mereka akan merasa dahaga dan akan kerap kencing dan juga mereka akan merasa lemah dan juga berat badan akan turun mendadak.
Okey. Tetapi diabetes ini ada 3 jenis utama. Yang pertama ialah yang dipanggil jenis 1, type 1. Type 1 diabetes, Type 1 ini biasanya berlaku kepada kanak-kanak. Okey. Tetapi bukan setakat kanak-kanak sahaja, ia boleh juga berlaku pada orang dewasa. Tapi biasanya ada pada kanak-kanak. Dan ini adalah disebabkan oleh kekurangan insulin. Kekurangan ini berlaku kerana mungkin pankreas itu telah dirosakkan oleh proses-proses seperti autoimmune attack dan sebagainya. Dan bila ini berlaku, pesakit itu perlu mencik insulin untuk menggantikan insulin tersebut. Dan biasanya type 1 ini dia berlaku dengan secara mendadak. Dalam masa 24 jam dia akan menjadi teruklah. Sementara type 2 pula ialah di mana insulin itu mencukupi pada mulanya tetapi kurang berkesan. Dan biasanya penyakit diabetes ini akan berlaku over beberapa tahun. Kadang-kadang pesakit itu tak sedar pun dan dia itu mengalami diabetes. Melainkan kalau dia menguji darah baru dia dapat tahu yang ada mengalami diabetes. Tetapi jika dibiarkan berlalutan, pesakit itu akan mengalami gejala-gejala seperti haus dan sebagainya. Jadi bezanya type 1 ni akan menjadi secara mendadak, sementara type 2 akan berlaku dalam masa 2-3 tahun. Okey, so dia punya kesannya lebih lambat dari segi type 2 diabetes berbanding dengan type 1. Betul. Prof tadi mention ada 3 jenis. Yang ketiga adalah? Yang ketiga ialah dipanggil gestational diabetes. Gestational diabetes. Ya, itu berlaku hanya kepada wanita-wanita yang mengandung. Okey, dan adakah ia sesuatu yang akan mengenakan kesan seumur hidupnya atau temporary sahaja? Okey, gestational diabetes ini berlaku kepada wanita yang mempunyai risiko untuk mendapat diabetes. Dan biasanya mereka ini akan sembuh. Diabetes akan hilang selepas mereka bersalin. Tetapi mereka mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat diabetes. Kerana semasa mengandung, badan ibu itu akan mengalami stres oleh sebab hormon-hormon yang dikeluarkan oleh plasenta. Jadi bila plasenta itu telah dikeluarkan, diabetes akan baik dan gula akan menjadi normal. Tetapi risiko itu memang ada. Dan jika dia tidak menjaga kesihatan dia, dia akan mendapat diabetes dalam umur yang kemudian. Okey, so ada kemungkinan wanita yang mungkin setakat ini tiada history atau tiada masalah dengan gulanya melalui the pregnancy boleh berisiko mendapatkan gestational diabetes. Dan kalau tak jaga selepas bayi telah dilahirkan boleh nanti berjadi diabetes yang the actual diabetes. So pregnancy is like a warning sign. It's a warning sign for that woman. Okey. Prof, adakah ada apa-apa perbezaan dari segi tanda yang kita perlu lihat dari segi satu type 1, type 2 yang di mana penonton kita di luar sana boleh keep an eye out for? Adakah simptom-simptomnya lain? Simptomnya sama saja, cuma bezanya ialah dia punya onset tu. Okey. Type 1 tu biasanya mendadak dan biasanya berlaku kepada mereka yang muda-muda, kanak-kanak. Sementara type 2 pula dia over a long period of time. So dari dewasa pun biasanya dapat. Tetapi sekarang ini terdapat ramai juga yang kanak-kanak yang mendapat penyakit diabetes type 2. Sekarang kita dapat penyakit type 2 dalam umur yang awal macam dalam 20-an pun sudah ada type 2 diabetes. Okey. Alright, terima kasih Prof. Baiklah, selepas ini kita akan membincangkan mengenai faktor-faktor dan punca yang biasanya dialami oleh kanak-kanak yang menghidap penyakit diabetes. Tetapi sebelum itu, apa kata kita berehat seketika dan sekembalinya nanti kami akan berbincang dengan lebih lanjut mengenai masalah ini. Jangan ke mana-mana. Tahukah anda bahawa simptom-simptom demam denggi dan jangkitan COVID-19 ada bersamaan seperti demam panas, keletihan dan sakit badan. Namun jangkitan demam denggi akan mengakibatkan pesakit mengalami sakit kepala, loya dan muntah. Bersama melawan denggi. Kuasa di tangan anda. Pada saya, kencing manis ni adalah satu penyakit yang sangat kritikal dan perlu diambil serius oleh semua masyarakat. Penyakit kencing manis ni adalah satu penyakit yang boleh membawa kepada kemudaratan. Orang kata salah satu penyakit yang paling tinggi risiko yang
mudah diterima oleh rakyat Malaysia. Cara yang mudah kita boleh terkena dengan diabetes ataupun kencing manis dari segi pemakanan kita ataupun genetik. Kencing manis dalam kalangan kanak-kanak ni sepatutnya kita boleh cegah dari awal. Sebab pembesaran anak-anak adalah bermula dari rumah. Masalah kencing manis di kalangan kanak-kanak ni adalah sesuatu yang kita boleh tanggani daripada awal kerana ini berlaku pada peringkat yang mereka masih kanak-kanak. Mungkin terjadi disebabkan tak jaga cara pengambilan makanan seperti pengambilan gula yang berlebihan, macam minum air manis-manis, air gas. Selamat kembali ke Hello Doktor. Itu dia beberapa perkongsian daripada orang ramai mengenai penyakit diabetes. Jangan lupa kepada sesiapa penonton di rumah yang ingin berkongsi pendapat atau ingin menyanyikan soalan, silalah ke laman media sosial kami di TV3 Malaysia atau menelefon kami di talian kami. Baiklah, kita akan kembali kepada topik kita pada hari ini. Dalam usaha dalam mengatasi masalah penyakit diabetes ini, kita perlu kenal pasti dahulu apakah antara faktor-faktor dan punca-punca yang menyebabkan anak boleh menghidap penyakit ini. Sebentar tadi kita telah membincangkan mengenai definisi penyakit diabetes bersama dengan Profesor Dato' Ikram Shah Ismail. Sekarang ini turut bersama saya di studio pada hari ini adalah seorang pelakon lelaki yang cukup terkenal, iaitu Ako Mustafa. Ako, terima kasih for joining us today. Apa khabar today? Terima kasih. Khabar baik, alhamdulillah. Okay, so mula-mula we want to get into it. So aku difahamkan pada tahun 2016 aku telah disahkan menghidap penyakit kencing manis atau diabetes. Ya, bolehkan aku kongsikan bagaimana mengesan penyakit itu pada mulanya? So what triggered it? Basically tiba-tiba haus, and then asyik nak minum. And then asyik pergi tandas, and then asyik haus, minum, pergi tandas, it became this cycle. I rasa macam ada benda dah rosak dalam badan kita. So at first I was confused lah. Then bila kita just search kencing banyak, it's like, do I have kencing manis? Alamak, betul ke ni? Nak terima hakikat tu was a bit difficult lah. Tapi akhirnya terpaksa akurlah dengan keadaan. Adakah simptom tu sesuatu yang macam Prof cakap tadi tu mendadak dalam jangka masa satu hari itu aku dah rasa tiba-tiba haus ke? Ia sesuatu yang dalam beberapa hari makin haus, makin that cycle tu? Satu hari. Satu hari je? Ya. Okay. Ya. So daripada proses ke internet tu, I think a lot of patients kan selalunya kalau ada simptom mereka akan masuk kat internet check dulu. Selepas tu aku telah terus ke hospital. Bagaimana proses untuk menerima diagnosis tu daripada doktor? Straight away dia orang buat yang blood test, ya. Tengok sugar tinggi. Daripada sana lah. Yalah. Okey. Semasa berbincang dengan doktor, adakah doktor telah menceritakan sama ada aku type 1 atau type 2? Type 2. Type 2. Type 2. Okey, so Prof correct me, is the jenis apabila insulin tidak berfungsi dengan secukupnya. Okey, alright. So adakah diabetes atau kencing manis sesuatu penyakit yang runs in your family atau aku pertama in your family? Second one. Second one. Tapi sebelum my brother tak pernah ada. Tak pernah ada. Okey, so aku and your brother are the first two cases in your family. Okey, alright. Prof, apakah faktor dan punca diabetes? Tadi Prof dah cakap tu sesuatu yang boleh juga berlaku dengan kanak-kanak, ya. Dan I think banyak di luar sana atau banyak penonton yang mungkin anggap yang ia disebabkan tak jaga makan atau putting on weight atau obesity. Tetapi Prof telah cerita ada juga bayi yang baru lahir yang boleh menerima diagnosis ni. Apakah punca penyakit diabetes ni dalam kalangan kanak-kanak? Okey. Dalam kalangan kanak-kanak ada dua jenis diabetes saya cakap tadi, type 1 dan type 2. Type 1 adalah di mana tidak dapat mengeluarkan insulin completely. Jadi dalam type 1 itu pankreas itu telah dimusnahkan. Kemusnahan pankreas ini berlaku mungkin kerana autoimmune attack. Dan punca autoimmune attack ini adalah belum dapat dipastikan. Ada bermacam-macam teori telah diutarakan, umpamanya virus infection, ada chemical pollution dan sebagainya. Tapi kita belum pasti dengan tepatnya apa yang punca yang dapat
trigger this attack on the pancreas tu. Yang kedua ialah type 2 tadi. Ini adalah biasanya pada orang dewasa, tetapi dalam kanak-kanak pun dah semakin common. Dan ini adalah kerana inheritance. Kita genetik. Dapat penyakit ini adalah kerana inherited daripada ibu bapa kita. Dan ini adalah kerana pancreas tadi tidak berfungsi dengan betul, tapi masih lagi dapat mengeluarkan pancreas, insulin, dan juga badan kita kebal kepada kesan insulin ini. Jadi ini menyebabkan gula itu akan menjadi tinggilah. Dan ini adalah inherited, tetapi walaupun parents kita mengidap diabetes, bukan semestinya kita dapat diabetes. Kita dapat elakkan diabetes atau delay the diabetes. Itulah dengan cara hidup sihat, cara makan, bersenam dan sebagainya. Ini dapat melambatkan munculnya diabetes itu. So kepada semua ibu bapa di luar sana yang mungkin telah sendiri menerima diagnosis tu, ia tidak semestinya sesuatu yang kita boleh pass on kepada anak kita. Kita boleh masih melalui seperti Prof cakap tadi tu, cara hidup dan sebagainya, delay the onset. Okey, alright. Prof, tadi ada juga yang banyak kaitkan seperti mana Yana cakap tadi tu, kaitkan antara diabetes dengan obesity. Adakah ia sesuatu yang boleh contribute kepada diabetes jika anak kita overweight? Ya, sudah pasti. Kerana bila kita obese atau gemuk, dia punya insulin resistance ada lebih tinggi. Dia punya insulin itu badan lebih kebal kepada kesan insulin. Dan cara yang paling senang untuk mengurangkan kekebalan itulah dengan mengurangkan berat badan. Dan juga bersenam. Tetapi ada juga orang yang gemuk tidak mendapat diabetes. So bukan semua orang yang gemuk mendapat diabetes. Dan sebaliknya orang yang kurus juga mungkin masalah. Ya. And that's the thing, I think kalau kita cuba bayangkan seseorang yang ada penyakit kencing manis, kita mungkin tidak terfikir seseorang yang ada body type macam aku yang more on the slim side, kan? So it's something yang kita hopefully kepada penonton di luar sana kita boleh tukar the mindset, kan, mengenainya. Actually, bila I kena, I was quite tembam lah. Okay. So you lost some weight since the diagnosis. Sebab nak jaga kita punya makan minum, bila kita jaga betul-betul, I started to lose weight. Okay. Kalau aku don't mind me asking, berat badan that you lost tu, was it quite significant? Banyak ke? Banyak juga? 23 kilo. 23 kilo? Yeah. Okey, dan cara yang aku mengurangkan berat badan tu melalui diet sahaja ke exercise juga dan sebagainya? Dua-dua. Because dalam I punya selidikan pasal kencing manis ni, I found this one article that was very simple. Dia cakap basically badan you dah terlalu banyak gula. So number one is whatever gula dalam badan you burn off, so exercise. And then number two is kurangkan intake gula lah. So I was like, okay, that makes sense. So I applied it and I could see my berat badan turun very quickly. Yeah. Okay, apakah antara perubahan atau the changes yang utama dari segi diet yang aku kena ambil masa tu untuk kurangkan berat badan? Is it just gula ke benda lain juga? No, because I found out bila you makan carbohydrates, carbohydrates akan tukar jadi gula dalam badan you. So it's the gula. So I did this thing called keto diet, which is kurangkan the carbohydrates, tapi increase fats. Tapi healthy fats lah, macam avocado, that kind of stuff. So I just tried it. Tapi I had to belajar memasak sendiri sebab kita tak boleh percaya makanan kat luar. Kalau makanan kat luar banyak sangat gula dia orang letakkan. So I had to masak sendiri because then I boleh pastikan boleh yang kontrol juga. Tak ada gula dalam I punya makanan. Okey, baiklah. Ada seorang pelakon tanah air yang ingin bertanyakan soalan kepada Prof. Jom kita saksikan. Hello doktor. Hai doktor. Assalamualaikum. Saya Azad. Dr. Jazmin, doktor, saya ni ada masalah doktor. Saya ni suka makan benda-benda manis-manis. Kan? Tapi dalam masa sama juga saya minum air yang banyak. So adakah dengan saya minum air yang banyak tu boleh seimbangkan kadar gula dalam badan saya? Okey, itu dia Prof. Komen yang minum air boleh cancel out gula. Apakah komen Prof? Okey, kalau macam itu senang sangat. Tak payah buat diabetes research dah jawapan dia dah. Sebenarnya gula yang kita makan itu calories lah. Okey, kalau kita makan
satu cawan gula dengan air 1 gallon pun is still 1 cawan gula. It's still the same number of calories. So it's not going to make any difference. Tetapi saya cakap tadi, punca diabetes sebenarnya ialah genetik. Bila kita ada gene, the gene is amat common lah. Ramai orang yang mempunyai gene untuk diabetes itu. Dan jika kita mendapat gene itu, kita perlu untuk jaga badan kita supaya tidak gemuk dan selalu bersenam. Kalau kita tak ada gene itu, kalau kita minum gula banyak mana pun tak akan kena diabetes. Tak ada reaction, tapi don't take that as if saya tak ada gene diabetes, saya boleh minum gula banyak-banyak. Which doesn't work lah, because the gene is very common. Cuma dia timbul atau tidak, itu lain cerita. Itu depends on your lifestyle, depends on exercise dan diet. Yeah. So seperti mana yang aku cakap tadi tu, I think satu lagi misconception yang kita selalu tengok ialah rakyat rasa atau orang akan rasa yang kalau I tak letak gula banyak sangat in my coffee atau tak eat sweets atau makan ice cream macam tu, that's okay. Tapi makan nasi 1 pinggan bertimbun, it's okay. Because I think banyak orang don't realise yang carbohydrates tu akan convert kepada gula. So apakah komen Prof kepada di luar sana yang anggap I tak makan processed sugar, so okay, tapi karbohidrat tetap makan? Okey. Kerajaan telah baru ini telah mengadakan kempen. Saya suka gunakan kempen ini kerana dia very simple to understand. Kempen itu kata suku-suku separuh. Suku-suku separuh, ya. Which means that the healthy plate, suku pinggan tu, half the quarter the plate tu rice, nasi. The other quarter is lauk, protein. Okay? Tetapi separuh daripada pinggan itu mesti sayur dan buah-buahan. But if you ask people, biasanya dia makan 1 pinggan dengan nasi saja. Yes. It's a little bit of ikan and no sayur. Okay? So that is definitely away from the healthy plate that's advocated by the government lah. So itulah. So the carbohydrate itu, the most important thing yang amount tu, amount yang kita makan tu, dan juga kalau boleh kita cari jenis karbohidrat yang sesuai, yang low glycemic index umpamanya. Itu untuk mengurangkan paras gula yang naik itulah. Okey. Terima kasih Prof. Macam kat rumah saya lah. Kita orang dah tukar ke brown rice. Brown rice dekat rumah. Okey, that's actually a topic yang kita akan bincangkan selepas ni. So sebelum kita teruskan perbincangan kita pada hari ini, apa kata kita berehat dahulu. Sekembalinya nanti kami akan berbincang dengan lebih lanjut mengenai rawatan dan langkah untuk menangani penyakit diabetes dalam kalangan kanak-kanak. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Selamat kembali. Anda masih bersama kami di Hello Doktor membincangkan topik diabetes dalam kalangan kanak-kanak. Tadi kita telah membincangkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penyakit diabetes berlaku. Aku sendiri telah berkongsi masalah yang dihadapinya ini. Prof dan aku Mustafa, sebelum kita berteruskan dengan perbincangan kita dengan lebih mendalam, kami ada sebuah bingkisan yang ingin dikongsikan. Baru-baru ini kru Hello Doktor sempat menemu ramah pasangan suami isteri ini yang dikurniakan seorang anak yang menghidap penyakit diabetes jenis 1 type 1 sejak umurnya setahun 11 bulan lagi. Apa kata kita saksikan terlebih dahulu. Pada mulanya kita orang perasan lepas saya balik dari luar negara lah. Saya perasan Raif satu kelainan lah, tak sama dengan yang sebelum ni. Saya selalu nampak air kencing dia tu, diapers dia tu selalu penuh. Dan Raif ni pula dia banyak minum air. Selang sejam dia minum. Sampailah dalam minggu tu dia ada rashes tau. Saya bawa pergi klinik 2 kali. Dan kali kedua tu doktor bagi ubat lah. Rashes dia hilang. Cuma saya tak tahu sebab apa kencing dia tu masih banyak lagi. Selama seminggu tu saya tengok je lah dulu. Kemudian hari yang sebelum dia warded tu, saya tengok badan dia lemah. Jadi saya perasanlah benda ni macam tak normal ni. Jadi esoknya tu badan dia makin lemah, kemudian dia muntah. Lepas tu saya decide untuk bawa dia ke hospital lah. Kami sangat-sangat terkejut lah. Tengok keadaan dia, darah dia sampai 30. Dan bila kami sampai hospital pun doktor terus masuk dia ke dalam untuk bagi darah dia kembali normal lah. Dan doktor sendiri cakap lah nasib baik dia tak pingsan. Sebabnya kes sebelum ni memang dia orang akan pingsan. Sebab terlalu tinggi kandungan gula dalam darah kan.
Ahmad Raif was among kanak-kanak yang didiagnose awal. Pada umur dia setahun 11 bulan dia dah kita dah dapat diagnose. Daripada awal diagnose tu bila orang tanya kenapa Raif? Bila saya cakap Raif kena diagnose type 1 diabetes, orang tak tengok type 1, orang tengok diabetes tu. The first question dia orang is, kecil-kecil lagi dah boleh kena kencing manis Dia banyak makan manis ke? Itu dah buat kita orang as parent ni rasa macam tak menjadi apa yang baik tau. Sacrifice saya yang paling besar is saya melepaskan kerjaya saya sebagai seorang doktor. Kalau saya teruskan kerja dengan jadual yang sangat padat tu setiap hari, takkan saya nak serah 100% dekat penjaga dia kan. So discuss dengan suami, considering Raif umur sangat muda ni and susah nak manage, your decision to resign bukanlah terbaik, tapi if you nak buat benda tu, it's good for Raif lah untuk jaga dia kan. Career kita boleh grow anytime, tapi kesihatan anak tu is priority. Walaupun kita tahu there is no cure for type 1 diabetes kan, tapi saya yakin pada janji Tuhan tu, dia kata tak ada satu penyakit pun dekat dalam dunia ni yang tak ada penawar kecuali mati kan. So saya yakin mesti ada. Kalau Allah yang cakap mesti ada. Cuma kita the level of manusia belum jumpa lagi. That is, saya pegang pada itulah. Tak tahulah, mungkin bukan dia atau mungkin lepas dia dah tua, dia tak sempat cure, tapi after dia, the next generation will find the cure, who knows kan. Kuasa Allah yang tu je lah yang saya pegang. Itu dia besar pengorbanan seorang ibu yang sanggup berhenti kerja demi menjaga anak lelakinya itu. Diharap kisah yang dikongsikan oleh keluarga ini dapat membantu ibu bapa di luar sana yang mempunyai masalah yang sama. Prof, apakah antara risiko, Prof telah touch on a bit tadi, tapi apakah antara risiko penyakit diabetes ni terutamanya kepada kanak-kanak? Okey. Risiko penyakit diabetes adalah sama ada kepada kanak-kanak ataupun dewasa, iaitu bila paras gula dalam darah tinggi, dia akan merosakkan saluran darah tu. Dan bila saluran darah itu berada di buah pinggang, dia merosakkan buah pinggang, menyebabkan kegagalan buah pinggang. Kalau saluran darah itu di mata, dia boleh menyebabkan retinopathy dan ini boleh menyebabkan buta. Dan seterusnya lah dalam jika saluran darah di kaki terlibat, dia mungkin saluran darah itu tidak berfungsi dan juga ini boleh menyebabkan kaki itu boleh dipotong bila gangren dan sebagainya. Jadi kesan gula tinggi itu adalah menyebabkan seluruh tubuh badan kita. So kita kena jaga, yang pentingnya paras gula itu supaya tidak naik terlalu tinggi. Dan tiada cara untuk kita kenal pasti saluran mana yang affected, ya. So it can be anything and everything. It can be anywhere, ya. Okey. Adakah masa you were given the diagnosis, adakah doktor aku telah menceritakan risiko-risiko macam ni and all of the different medical conditions? Adakah aku menerima diagnosis tambahan disebabkan diabetes? No, I just followed the program yang dekat klinik kesihatan. And alhamdulillah they explain everything, and then including macam the diet lah, pasal the plate everything also they explain, but they use the 2T40 and all that. Okay, so start. But it was good sebab they explain, and it's up to us to pergi sana and belajar. Okay, because ada orang yang mengidap tu and then buat tak tahu je. But if you want to, my philosophy is I nak tengok I punya cucu cicit, so I better take care of myself lah. Okey. Dengan itu kita ada satu soalan di laman media sosial kita. Kalau kita boleh tengok di kaca TV, soalannya adalah, adakah stevia alternatif gula terbaik? Prof. Okey. Sekarang ini di pasaran banyak terdapat gula, alternatif gula. Dan saya biasanya menasihatkan pesakit-pesakit saya nak gula ni adalah satu tabiat, is a habit. It's just like smoking. We learn this habit. Kita belajar tabiat ni masa kita kecil. Masa kita kecil, parents kita bagi kita gula-gula untuk sebagai hadiah dan sebagainya. Dan ini boleh di-unlearn. Jadi saya selalu nasihatkan pesakit saya, kalau boleh, don't take sugar at all. Jangan letak gula dalam minuman. Cuba ini untuk sebulan atau 2 bulan. InsyaAllah selepas itu dia tidak mau lagi rasa gula. Bila letak gula dalam minuman dia, dia akan rasa loya.
to that extent. So boleh it's a habit that can be unlearned. Okey. So ada juga kes di mana kalau tak makan gula, bila makan gula dalam after a few months rasa macam dah tak suka dah. Okey. So dari segi alternatif tu, nasihat Prof adalah alternatif yang apa pun kalau boleh just don't take sugar. Don't take sugar kalau boleh. Okey. Bagaimana pula dengan natural sugars macam daripada buah-buahan atau daripada juices? Apakah nasihat Prof? Gula yang kita sugar yang kita dapat dekat dalam yang kita beli kat supermarket itu memang natural sugar lah tu. So all the sugars are the same. Okay. They are no different. Okay. So adakah antara nasihat kepada pesakit diabetes adalah, because one of the things yang kita dengar dekat klinik pun kita selalu nasihatkan jangan kurangkan minuman macam jus-jus, kurangkan makanan buah-buahan yang mungkin yang lebih sikit di mana kandungan gula ni macam grape atau watermelon di mana kandungan gula ni ada lebih tinggi. Adakah itu sesuatu yang kita boleh nasihatkan kepada ibu bapa ke just avoid altogether? Fruits are okay biasanya lah. Sebab buah-buahan ni walaupun dia mengandungi gula tetapi dia juga mengandungi fiber yang tinggi. Dan bila ada serat di dalam buah ini penyerapan gula itu akan lambat sikit. Jadi dia punya glucose absorption itu pun akan berkurangan. Tetapi kalau kita ambil buah itu kita buat dia jadi jus, the fiber serat tak ada lagi. Tak ada. Tinggal sirap sajalah. So that's just tu gula je lah. Gula sajalah. Okey, kita juga mempunyai satu lagi soalan daripada selebriti untuk Prof dan juga aku. Mari kita saksikan. Hello doktor, saya Hafni. Saya nak tanyalah kat doktor ni sekarang kan. Kalaulah contoh kita diagnos ada tanda-tanda awal kencing manis tu, macam mana kita nak kawal daripada awal? Itu dia soalan Prof. Adakah jika kita dah menerima warning sign atau mungkin pre-diabetes atau tanda-tanda awal, apa yang kita boleh lakukan untuk memastikan yang kita tak terlanjak ke bahagian diabetes tu? Biasanya kalau sudah mendapat gejala penyakit diabetes ini, itu bermakna penyakit itu sudah advance, gula sudah tinggi. Bila berlaku macam itu, unfortunately tidak boleh reverse dah. But from now on, daripada masa itu kena kawal paras gula itulah. Dan cara mengawal paras gula ialah dengan senaman dan menjaga berat badan. Dan jika ini tidak berhasil, barulah kita akan cuba ubat-ubatan lah. Ubat-ubatan. Okey, kita telah banyak membincangkan mengenai the lifestyle changes ya, dari pemakanan and all that yang kita kena lakukan. Bagaimanakah diagnosis diabetes ni telah mengubah kehidupan aku? Definitely kena jaga makan dan minum. Selalu saya duk baca dah konten fakta nutrisi tu. Selalu tengok karbohidrat tinggi. No. Basically lebih kepada masakan kat rumah jugalah. And then bila ada semangat exercise. Okey, bila ada semangat exercise. Okey. Yeah. So because I notice also otot kita tak sama macam dulu bila dah kena diabetes. Dia macam dia punya bengkak rasa lain macam. And sejak I kena benda ni, I punya muscle strength pun not as strong as before. Kurang. Okey. So it's affecting juga cara your body is working kan, bukan sahaja dari segi organ tapi dari masa-masa otot-otot kita juga. Okey. So daripada segi sampai tahap where you're tengok di belakang kita punya food package kan, dok tengok karbohidrat. So bagaimana aku dapat maklumat mengenai apa yang dianggap tinggi, apa yang anggap okey? Maklumat tu adakah sesuatu yang aku jumpa sendiri kat internet ke, doktor nasihatkan ke macam mana? That kind of stuff I jumpa mostly dekat internet. Tapi bukan satu dua orang je. I jenis kalau baca, I baca sampai I rasa cukup maklumat untuk buat some kind of keputusan. So I guna akal I sendirilah. Because kalau ramai orang cakap macam ni, takkan semua orang ni menipu. Ya, betul. But I still take it with a grain of salt lah. Okay. So it's good because I think ramai di luar sana mungkin kata, I tak tahu nak cari maklumat ni kat mana. Tapi actually internet tu merupakan satu source yang
boleh membantu kita kalau kita, like you said lah, pandai cari dan kita make sure bukan satu orang je komen, that kind of thing, ya. Okey, kita ada satu lagi soalan di laman media sosial kita. Kalau kita boleh tengok di kaca TV. Boleh ke ubat diabetes dihentikan jika bacaan gula adalah normal selama 2 bulan? So, selepas 2 bulan mengambil ubat diabetes atau ubat insulin, atau kontrol insulin, adakah boleh berhenti terus macam tu, Prof? Itu adalah satu soalan yang selalu ditanyalah. Ya, okey. Okey, tapi nak kena fikir, paras gula itu menjadi normal adalah kerana ubat-ubatan. So kalau ubat-ubatan itu dihentikan, gula itu akan naik balik. Tetapi kadang-kadang, tapi kalau macam Encik aku cakap tadi, kalau bersenam, kalau jaga makan, insya-Allah gula itu akan turun. Dan jika kita nak kurangkan pun, tapi pastikan gula itu tak naiklah. Tapi biasanya bila gula itu dah normal sebab ubat-ubatan, bila kita berhenti ubat, dia akan naik balik. Naik balik. Apakah komen Prof kepada mereka yang di luar sana yang, sebab Yana pun dekat klinik ada banyak ibu bapa terutama yang ada anak-anak kecil kan, yang selalu cakap tak naklah makan ubat semua hidup, ada they express niat untuk mengurangkan atau nak berhenti ubat tu one day kan. Apakah nasihat Prof kepada ibu bapa di luar sana yang ada niat tu, yang mereka one day nak berhenti ubat tu and they rasa yang mereka boleh hidup tanpa ubat tu? Apakah nasihat Prof? Okey. Diabetes ni dia is a chronic disease. Dia penyakit yang kronik. Jadi jika dia berhenti ubat, dia mungkin tidak ada kesan apa-apa secara acute ni lah. Tetapi jika dibiarkan, bila gula itu tinggi secara kroniknya, itu dapat melakukan kerosakan lah. Jadi saya sentiasa nasihatkan jangan anggap ini ubat sebagai sesuatu yang membelenggu cara hidup dia, sebab bila dia memakan ubat dan paras gula dia normal, dia dapat hidup macam orang normal. Dan saya sentiasa ceritakan tentang pengalaman penyakit-penyakit diabetes yang lain. Yang pentingnya pesakit diabetes ni dia mempunyai disiplin yang tinggi. Sebab dia kena ada disiplin untuk memakan ubat dan sebagainya. Dan ada setengah orang pesakit diabetes ini dia dapat mendaki gunung selepas mendapat diabetes. Sebelum dapat diabetes, dia tak nak, dia tak kisah. Okay? Tapi selepas dia dapat diabetes, dia makan ubat, dia menjaga paras gula dengan baik, dia dapat value life tu, dia mendaki gunung, dia pergi belayar around the world. Itu semua boleh buat, tak ada masalah. It doesn't restrict you in any way. I think sebab dia kena diabetes, dia dapat semangat kot, dia dapat sebab motivasi untuk hidup. Sebab untuk hidup. I think that's a very common thing kepada mereka yang ada penyakit kronik. Dia mungkin re-evaluate cara hidup mereka kan. Okey, terima kasih kepada aku dan juga Prof. Kita akan kembali selepas commercial break ini untuk membincangkan topik-topik yang seterusnya. Dari segi pemakanan, saya akan memastikan pengambilan makanan yang seimbang dengan keperluan kalori badan saya. Jika minuman pula, saya akan mengelakkan daripada pengambilan minuman-minuman manis. Satu hari sekurang-kurangnya 2 liter air kosong saya akan ambil, dan juga saya akan mengamalkan kalori defisit di mana berat badan saya akan limitkan 1000 kalori sahaja untuk per day, dan saya akan pastikan dalam kalori defisit yang saya ambil mesti akan ada protein, carbs, buah-buahan dan juga sayuran. Saya akan pastikan yang saya akan mengambil makanan yang seimbang untuk mengawal kadar gula dalam badan saya. Kenalah minum banyak air kosong, lakukan senaman setidak-tidaknya 20 minit sehari dan 3 kali seminggu. Ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting menjaga pemakanan kanak-kanak untuk memastikan kanak-kanak sentiasa memakan makanan yang sihat dan seimbang. Pemakanan anak-anak kita tu lebihkan kepada sayur-sayuran, buah-buahan. Sentiasa memberi dorongan dan semangat untuk sentiasa melakukan senaman.
Kembali lagi dalam Hello Doktor. Itu dia antara tips yang dikongsikan oleh orang ramai mengenai cara untuk mengelak daripada penyakit diabetes. Tapi sebelum kita sambung dengan segmen kita pada hari ini, kita telah menerima statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai infeksi COVID-19. Pada hari ini kita telah menerima laporan terdapat 1,208 kes baru, membawa jumlah kes aktif kepada 12,323 kes. Telah 1,013 pesakit discharge dari hospital, membawa jumlah kes sembuh kepada 34,785 kes, dan sukacita dimaklumkan bahawa terdapat 3 kes kematian baru. Duka cita dimaklumkan, membawa jumlah kematian kepada 309 kes. Okey, tetap statistik yang sangat tinggi pada ketika ini. Kita kembali untuk membincangkan topik pada hari ini dengan lebih mendalam mengenai topik diabetes dalam kalangan kanak-kanak. Kini kita telah sampai ke segmen terakhir dan masih bersama tetamu di studio. Nah, kita akan mula kepada topik kita yang ingin tanyakan kepada Prof dahulu. Apakah komen Prof kepada ibu bapa di luar sana yang mungkin mengatakan bahawa mereka serba salah atau feel guilty untuk tegur anak mereka yang kecil yang telah menerima diagnosis diabetes ni dan perlu mengurangkan gula? Mereka rasa segan atau sedih nak kata tak boleh makan gula-gula. Apakah nasihat Prof kepada mereka? Okey, itu kita terpaksa lah untuk mengurangkan penggunaan gula. Tapi saya rasa kadang-kadang umpamanya birthday ke bolehlah bagi sikit-sikit, not to say completely no, tapi kalau boleh kita nak elakkanlah. Dan ini adalah satu training lah untuk mereka. Diabetes ini adalah lifelong. So kalau kita mulakan daripada awal, lebih senang lagi lah untuk mereka itu mengikut diet yang sihat. Berbanding daripada kalau kita tunggu sampai mereka dah terbesar sikit belum nak start. Okey, aku sebagai seorang ayah, bagaimana aku mendidik anak-anak aku supaya mengikuti cara pemakanan yang sihat dan benda-benda tu? Selalu kena bergaduh dengan anak dia. So bukan sesuatu yang senang langsung. No, because kids dia akan test dia punya limit, dia punya boundary. So kita kata no, then it's I still want chocolate. It's like, no, I want, no. But kita kena berfikir pasal masa depan dia orang lah. Because banyak orang dia terlalu short term minded. Yeah. So the reason why I'm saying no is because I don't fikir pasal masa depan dia orang. I don't want them to get diabetes terlalu muda, because dah berapa kali dah lately I jumpa families yang anak dia ada diabetes tapi baru 18 tahun, baru 14 tahun. And I'm like, the age seems to be getting lower and lower. So I jadi risaulah pasal anak-anak I. So I can discipline them because I don't fikir pasal masa depan dia orang. Not because I kesian. But if they do something that is good, kita reward jugalah. But it's a balance. Kita kena cari balance tu sendiri. And the only way is to find the balance is to practice. Itu je. Ini memang tanggungjawab ibu bapa agak penting daripada aspek ni. Okay, kita juga ada fakta dan mitos mengenai penyakit diabetes. Kalau boleh aku dan juga Prof boleh komen. Just yes or no. Kita tengok ada banyak sini. Okay, fakta komen yang pertama atau pernyataan yang pertama, penyakit diabetes tidak boleh sembuh tetapi boleh dikawal. Fakta atau mitos? Can be a fact, tetapi saya tidak rule out completely lah yang penyakit diabetes tidak boleh disembuh. Sebab salah satu daripada moto IDF ialah to cure diabetes. So there is a possibility, ada kemungkinan diabetes boleh disembuh, tetapi bukan buat masa sekarang. Okey. Dan yang kedua, pengambilan ubat diabetes akan merosakkan buah pinggang. This one definitely tidak. Definitely tidak. Aku tu interested tu. Tidak. Okey. In fact, kebanyakan ubat yang kita gunakan sekarang, kita gunakan untuk protect buah pinggang, untuk melindungi buah pinggang daripada kerosakan. Okey. Ubat-ubat yang baru-baru, they all protect buah pinggang, protect buah jantung. Okey. Yang ketiga, suntikan insulin akan diberi kepada pesakit diabetes yang teruk kawalannya sahaja. So yang minor-minor tu tak payah. Fakta atau mitos?
Itu biasanya kita bagi kepada mereka yang tidak dapat dikawal dengan menggunakan ubat sahajalah. So, initially mula-mula kita tidak guna ubat pun. Kita encourage supaya exercise kalau gulanya tidak terlalu tinggi. Tetapi jika exercise dan diet tidak dapat mengurangkan paras gula, dan terpaksa kita akan gunakan ubat-ubatan oral. Bila ubat-ubatan tidak dapat mengawal, barulah kita introduce insulin. Okey, alright. Dengan itu, Yana ingin mengucapkan terima kasih kepada tetamu kami pada hari ini di atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang dikongsikan dapat memberi pedoman kepada kita semua dalam memastikan anda dan juga keluarga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Baik, Hello Doktor telah sampai ke penghujungnya. Gigitan haiwan, itulah topik yang akan kami bincangkan pada minggu hadapan. Jangan lupa temu janji kita setiap hari Ahad jam 5.30 petang secara langsung eksklusif hanya di TV3. Saya Katiana Azman. Semoga kitaran waktu akan menemukan kita di episod Hello Doktor yang akan datang. Assalamualaikum and bye-bye.